Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita pada pagi ini, kita dapat bertemu dalam majlis ilmu, iaitulah kuliah membahaskan berkenaan dengan qasasul anbiya, kisah para nabi dan rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengambil pengajaran dan ibrah daripadanya. Itulah berdasarkan kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Abul Fida Ismail bin Umar Ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi masih lagi kita dalam perbahasan kisah Nabi Allah Rasulnya Yusuf Ibn Yaqub alaihissalam. Kita berhenti pada perbahasan berkenaan dengan intipati dakwah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara, iaitulah yang terkandung di dalam surah Yusuf ayat 39 hingga 40, di mana kita dah sebut sebelum ini sebagai satu bentuk revision, ulang kaji pada kelas yang sebelum ini, iaitulah berkenaan dengan dakwah seruan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Iaitulah kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Jadi itu adalah intipati dakwah dan seruan Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang dibahaskan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam perenggan ini, dan kita dah bahaskan munasabah dakwah ini, seruan ini yang diserukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam berbanding dengan dakwah-dakwah yang lain. Kata Imam Ibn Kathir pada last tu, pada perenggan yang terakhir tu, fanasaba an yad'uwahuma ila ma huwal anfa' lahuma mimma sa'ala anhu wa talaba minhu. Jadi yang dimintakan ataupun yang diminta oleh dua orang sahabat Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara tersebut, yang mana kedua-dua mereka itu ialah khadam di raja, mereka yang berkhidmat untuk raja ketika itu. Mereka meminta hanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam supaya mentafsir mimpi mereka berdua. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam membalas dengan sesuatu yang lebih anfa', lebih bermanfaat. Itulah dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Jadi kat sini kita ambil pengajaran daripada dalam perenggan ini, bila Nabi Yusuf alaihissalam kata, wahai kedua sahabat sepenjaraku, adakah arbabun tuhan-tuhan yang banyak, mutafarriqun yang banyak kamu sembah itu, khairun lebih baik, amillahul wahidul qahhar, ataupun Allah al-wahidu yang maha esa, al-qahhar yang maha perkasa. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa yang kamu sembah, apa yang kalian sembah, kaum kamu sembah selain daripada Allah, itu hanyalah nama-nama yang dinamakan oleh kalian dan nenek moyang kalian yang tidak pernah diturunkan oleh Allah dengannya daripada sultan, yakni burhan, iaitu bukti dan hujah yang membenarkan hal tersebut. Tidak ada hukum melainkan milik Allah.
Apa hukum yang paling besar sekali yang Allah Ta'ala perintahkan, iaitulah tauhid. Amara alla ta'budu illa iyyah. Tauhid adalah hukum Allah yang paling besar sekali, yang wajib dilaksanakan oleh semua hamba-hambanya. Kat sini kalau kita lihat ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah memberikan penekanan bahawasanya tauhid yang paling besar iaitulah, ataupun hukum yang paling besar ialah tauhid. Dan itulah kata Nabi Yusuf alaihi salam, ad-dinul qayyim, ini agama yang lurus. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, tetapi ramai manusia tidak mengetahui. Dan kata Imam Ibn Kathir, fanasaba an yad'uwahuma ila ma huwa al-anfa'u lahuma mimma sa'ala anhu wa talaba minhu. Ini daripada sini kita boleh dapat bahawasanya boleh tak bila ada orang minta kita satu hajat, ataupun dalam konteks bertanyakan kita satu soalan, kita menjawab lebih, boleh tak? Harus hukumnya. Dan ini berdasarkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari, dan juga riwayat-riwayat yang lain yang sangat banyak dibahaskan oleh ulama ahli sunnati wal jamaah, ahlul hadis, berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW menjawab lebih daripada apa yang dihajatkan. Maknanya menjawab apa yang apa kita kata menjawab dengan lebih daripada hajat. Maksudnya dalam konteks ini, dalam konteks kisah kita ini, Nabi Yusuf alaihissalam hanya diminta untuk mentadbir mimpi, tanya pandangan Nabi, tapi Nabi Yusuf bagi lebih kat Nabi, anfa' tu. Yang Imam Ibn Katsir kata, fanasaba an yad'uwahuma ila ma huwa al-anfa'u lahuma mimma sa'ala anhu wa talaba minhu. Jadi munasabahnya di sini, Nabi Yusuf bukan sahaja tidak terus mentadbir mimpi, mentakwil mimpi, mentafsir mimpi yang diminta oleh dua orang khadam diraja yang merupakan sahabat beliau di dalam penjara, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam memberi lebih. Ni point dia. Ni point dia. Maknanya kalau orang minta kita sesuatu dengan kadar hajat, boleh tak kita bagi lebih? Ini point dia. Jawapannya harus. Bahkan kadang-kadang ianya boleh menjadi satu kewajipan. Misalnya dalam konteks kisah Nabi Yusuf ini, dua orang lelaki ini dia hanya minta Nabi Yusuf tanya pandangan Nabi Yusuf tentang dua mimpi yang mereka mimpi. Tetapi Nabi Yusuf memberikan lebih. Memberi lebih ni maknanya apa? Apa yang mereka minta dan mereka hajatkan daripada Yusuf hanya tujuan yang tertentu. Maknanya hanya perkara yang spesifik, iaitu minta pandangan tentang mimpi. Tetapi Nabi Yusuf bagi lebih, iaitu dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Jadi Nabi, kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW pun banyak, sangat banyak. Bila sahabat tanya dekat Nabi Muhammad SAW satu perkara, Nabi bagi lebih. Nabi bagi lebih. Sebenarnya itu adalah apa? Menunjukkan kedermawanan. Al-karam. Kedermawanan dengan sesuatu yang kita miliki. Dipanggil kedermawanan ni dalam bahasa Arab disebut al-karam. Apa kita kata, orang yang dalam bahasa Melayu kita sebut kedermawanan ni, kalau kita buka dalam kamus dewan kita apa? Kemurahan, yakni keikhlasan hati, ketulusan dan kebaikan hati sesama manusia. Kedermawanan ni juga dalam kamus dewan disebutkan sifat dermawanan atau sifat dermawan atau kemurahan hati. Maknanya kalau kita buka dalam bahasa Arab pula, al-karam ni maknanya orang yang dia, dalam bahasa Melayu pun kita faham, orang yang pemurah, maknanya dia akan bagi lebih. Dia akan bagi lebih. Dalam konteks ini, kalau kita buka dalam perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala apabila membahaskan tentang sifat kedermawanan. Sifat kedermawanan ni ada dua. Pertama, kedermawanan dari sudut harta. Yang kedua, kedermawanan dari sudut ilmu pengetahuan. Kedermawanan harta benda itu memang
dipuji dan kita kata diberikan ganjaran yang lebih. Memang dalam ayat Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW sangat banyaklah, yang tu pun kita dah tak larat. Maknanya kita selalu dengar. Kita dah tak larat nak dengar, sebab hari ini orang fokus manusia hari ini memang tertumpu kepada kedermawanan dari sudut harta benda. Bukan kita kata kita tak larat nak ulang. Tak tak boleh kita kata tak larat nak ulang ayat Quran. Bukan. Maksudnya maksud anda tak larat tu maknanya dah banyak sangat. Ditekankan tu dalam media, dalam masyarakat kita ni, semua orang tahu. Semua orang tahu kan kedermawanan ni sifat seorang itu al-karam, seorang tu pemurah, seorang tu yang baik hati, kedermawanan yang orang selalu nampak, orang fokus hanya pada harta benda. Kan? Sampai dalam masyarakat kita maknanya bila disebut dermawan, sudah terbiasa kita terus akan berlegar di dalam pemikiran kita dermawan dari sudut harta benda. Itu kita tak mau bincang. Nabi Yusuf AS dekat sini telah menunjukkan sifat kedermawanan ilmu. Yang ni rare. Kedermawanan ilmu ni macam mana? Kalau kita buka dalam Madarijus Salikin, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sebut tentang kedermawanan ilmu ni. Antara ulama yang sangat banyak ataupun menyentuh tentang kedermawanan ilmu ini. Yang ni mungkin kita kena kena tularkan istilah ni. Kedermawanan ilmu. Kan? Yang mana disebutkan dalam bahasa Arab disebut al-jawd. Selain daripada al-karam, disebut al-karam, kita sebut juga dalam bahasa Arab disebut al-jawd. Al-jawd bil mal dengan al-jawd bil ilmi, atau kita sebut al-karamu. Betul lah al-karamu, al-jud ataupun al-jud. Al-judu disebut al-judu dengan al-karam. Sebab itu dalam bahasa Arab hujan lebat disebut al-jawd, al-matarul ghazir. Dan disebut kebaikan, kebagusan tu disebut al-jawdah. Al-jawdah atau al-jawdah. Tidak sudut bahasa, tapi kita ambil dua lah, al-jud wal karam. Al-jud wal karam. Kita sebut apa tadi? Kita sebut al-jud ni ada dua. Al-karam ada dua. Al-jud maknanya kedermawanan. Dalam bahasa Melayu kita terjemah kedermawanan. Kedermawanan harta benda tu semua kita orang tahu. Kan? Tetapi kedermawanan ilmu ini dia sangat rare zaman ini. Sebab itu kalau kita lihat Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ada sebut tentang jud al-ilmi. Al-judu bil ilmi. Dalam Madarijus Salikin beliau kata apa? Kita nukilkan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala untuk kita lihat bagaimana sifat kedermawanan ilmu yang ada pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang wajib dan harus kita contohi. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-judu bil ilmi wa badlihi huwa min a'la maratibil jud. Wal judu bihi afdalu min al-judi bil mal. Lianna al-ilma ashrafu min al-mal. والناس في الجود به على مراتب متفاوتة وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدا ومن الجود به أن تبذله أن تبذله لمن يسألك عنه بل تطرح عليه طرحا. Baik. Yani maknanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah,
kedermawanan dengan ilmu ini dan mengerahkan daya untuk menyebarkan ilmu, ini antara kedermawanan yang tertinggi martabatnya. Wa huwa min a'la maratibil jud. Kedermawanan ilmu ini adalah kedermawanan yang paling tinggi kedudukannya, paling tinggi martabatnya. Wal judu bihi afdalu minal judi bil mal. Kedermawanan dengan ilmu ini lebih utama berbanding kedermawanan dengan harta benda. Kenapa? Li'anna al-ilma ashrafu minal mal. Kerana ilmu lebih mulia berbanding harta benda. Subhanallah. Kita dah ingat orang yang rajin infak, itu dah dermawan. Orang yang menyebarkan ilmu, orang yang pemurah dengan ilmu, dermawan dengan ilmunya, ini adalah orang yang paling dermawan. Li'anna al-ilm ashrafu minal mal. Kerana ilmu itu lebih mulia berbanding harta benda. Kata Imam Ibn Al-Qayyim lagi, wan nasu fil judi bihi ala maratibin mutafawitah. Manusia ni dalam sifat kedermawanan itu, kedermawanan mereka dengan ilmu itu dia berbeza-beza. Kedudukannya berbeza-beza. Dan sesungguhnya telah berlakulah hikmah Allah dan takdirnya yang berlaku, yang terlaksana, an la yanfa'a bihi bakhilan abadan. Orang yang bakhil tidak akan bagi manfaat sikit pun. Bakhil maknanya, kalau kita faham daripada perkataan ulama ini, dermawan ada dua, dermawan harta dengan dermawan ilmu. Bakhil pun ada dua, bakhil ilmu dengan bakhil harta. Kita jangan jadi dua-dua lah. Kalau kita tak ada harta, kita jangan bakhil. Kalau kita ada ilmu, kita jangan bakhil ilmu. Kalau kita ada harta, kita jangan bakhil harta. Kalau kita ada salah satu keduanya, kalau kita tak ada harta, jangan kita bakhil ilmu. Kalau kita ada ilmu, kalau kita tak ada dua-dua, jangan bakhil. Kok mana pun jangan jadi bakhil lah. Itu. Apa yang kita ada ni, maknanya kita cuba kerahkan untuk beri apa yang kita ada. Itu bagi contribution kan pada masyarakat, pada keluarga kita, pada masyarakat. Baik, termasuk daripada al-jud dengan ilmu, maknanya al-karam, kedermawanan dengan ilmu ini, kata Imam Ibn Qayyim, engkau mengerahkannya untuk tubdhilahu liman yas'aluka anhu. Maknanya engkau berusaha untuk memberikan apa sahaja yang ditanyakan, yang diminta tentang, diminta apa daripadamu. Bahkan bal tatrahu alaihi tarhan. Bahkan kadang-kadang, ini yang dimaksudkan dengan tatrah ni, alaihi tarhan ni maknanya bahkan kadang-kadang dia menaburkan dan memberikan dan membentangkan apa yang diminta itu. Kalau soalan maknanya diberikan jawapan dan diberikan tambahan ilmu. Ini kita kata tahap kedermawanan yang tertinggi. Contohnya, ana teringat sikap yang selalu diketengahkan oleh guru-guru ana sendiri bila ana mengaji di Yaman dan di Madinah. Ana rasa ini adalah kedermawanan yang mereka praktikkan, iaitu mereka tidak loket memberi nasihat. Pertama, ciri-ciri orang yang tak bakhil dengan ilmu ni macam mana? Orang yang dermawan dengan ilmu ni, dia tak loket bagi nasihat. Tak loket. Tak loket ni dalam bahasa Melayu kita kata tidak bakhil lah. Tidak bakhil. Kalau loket ni dia loket dalam bahasa Melayu kedekut, bakhil, kikir.
Kan. Jadi yang ni ingat, memang guru kami dia ajar dia bukan mengajar saja tau. Dia bukan okey masuk kita belajar satu A, B, bukan. Dia tak bagi maklumat saja, tapi dia tak lokek dengan nasihat. Tak lokek dengan nasihat dan faedah-faedah ilmu. Sebab itu inilah yang ana pegang, yang mungkin ada orang tak, mungkin ada orang yang dia berbeza-beza, ada orang dia dia nak maklumat je kan. Ada orang yang dia stand mengaji dia nak maklumat saja, dia tak mau dengar nasihat-nasihat ni. Dia nak kalau boleh dia nak janganlah panjang-panjang sangat, jangan panjang-panjang sangat, kita nak point. Kita tak mau dengar nasihat-nasihat ni. Nasihat-nasihat ni boleh letak tempat lain. Sebenarnya anda tak perlu setuju, sebab ilmu ni dia punya lazim dia, maknanya mesti. Dia tak boleh, kalau kita ada ilmu, maknanya kalau kita ada ilmu kemudian kita bakhil, jadi anda rasa tak panggil, tidak kena. Tapi mungkinlah sebab kita sekarang, mungkinlah ada keadaan. Contohnya macam sekarang ni, kalau kita tengok sistem pembelajaran dan sistem pembelajaran yang, bila masalahnya kita sekarang ni dah terikat dengan sistem pembelajaran di universiti, di college dan sebagainya, tu macam agak fix kan. Maknanya dia dah letak orang panggil, dia letak syllabus tu, dia nak kena habis syllabus. Dia ada pro and kontra. Pro dia, okey, syllabus tu akan habis pada waktu yang telah ditetapkan, ya, akan dapat maklumat kan, tetapi tidak dapat mendidik pelajar. Bila kita hanya stick ataupun fokus pada syllabus itu tanpa kita mengembangkan tajuk atau topik tu, dan pelajar tidak akan nampak apa kaitan maklumat yang dibentangkan itu dengan dirinya. Apa aku nak kena buat? Apa benda yang aku kena buat? Kalau kita kena faham, pengajian agama ni dia tak sama macam pengajian kita kata sekular ataupun pengajian bidang-bidang lain. Sebab agama ni dia ad-dinu nasihat. Bila mengaji agama ni tak ada nasihat, memang bukan mengaji agama. Sebab Nabi SAW dah bagi tahu ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Dia macam package yang sekali. Kalau tak ada nasihat, itu yang kita tengok hari ni, mengaji tinggi-tinggi, mengaji agama sekalipun, tapi wallahul musta'an, kita sedih tidak ada penghayatan, tidak ada pengamalan. Hanya mengejar hanya mengejar lulus peperiksaan, kecemerlangan dalam peperiksaan, tetapi tidak memberi fokus dalam pembinaan syakhsiah, peribadi, akhlak. Itu yang kita tengok agak kurang, bahkan sangat kurang lah. Sebab itu perlu diintegrasikan antara sistem pengajian itu. Sebab itu kena ada juga sistem talaki, dihidupkan sistem talaki. Macam kita buat sistem di pengajian di Yayasan Taklim ni kita himpun, kita combine dua. InsyaAllah ada dua-dua. Sebab tu adanya kitab, adanya talaki kitab. Jadi kita bukan nak mengejar habis kitab atau habis syllabus, tetapi kita nak mendapatkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta tambah ilmu. Tambah ilmu dalam erti kata bukan semata-mata menambah maklumat, tetapi ilmu yang dapat memanfaatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kita dicontohi
ditunjukkan contoh oleh Nabi SAW supaya memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi SAW minta perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kerana ilmu yang tidak bermanfaat itu akan membawa kepada kemudaratan. Jadi ilmu ini bukan semata-mata kita berbangga-bangga dengan kelayakan, berbangga-bangga dengan ijazah, berbangga-bangga dengan bukan. Ilmu ini adalah menatijahkan ketundukan. Semakin berilmu, semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakin kita tidak menyombongkan diri kepada Allah dan menyombongkan diri kepada makhluk. Itu antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Jadi sebab itu kalau anda teringat balik macam syekh-syekh kami selalu sebut, inilah perbezaan antara ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Maknanya kalau kita belajar, khususnya bertalaki ilmu agama ni, tak ada nasihat langsung, maka itu ada perkara yang hanya menyampaikan ilmu, kita dapat maklumat tetapi tidak memberi nasihat, itu adalah sesuatu yang bukan sifat seorang yang baik, bukan sifat seorang yang memberi nasihat. Sebab itu kalau kita buka dalam kitab Ta'zim al-Ilm oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, disebutkan berkenaan dengan ciri-ciri guru yang baik itu adalah, yang diambil ilmunya adalah guru yang nasih, al-murabbi, al-muslih ataupun al-nasih. Sifat dia mesti orang yang mampu memberi nasihat. Maknanya daripada kita tahu nasihat itu adalah natijah daripada ketulusan hati. Kan? Sebab itu anak agak tidak boleh tidak boleh menerima kalau kita melihat guru yang hanya memberi maklumat, tidak memberi nasihat. Tidak memberi nasihat. Maknanya dia akan jadi kurang. Kerana agama itu, ilmu itu agama. In hadza ilma dinun, kemudian ad-dinu nasihah. Tadi perkataan Muhammad ibn Sirin, kemudian kata Nabi SAW, agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Kan? Nasihat ni maknanya termasuklah dia memberi nasihat kita macam mana cara nak istiqamah dalam menuntut ilmu, apa tata cara untuk kita menekuni topik yang kita pelajari, apa faedah-faedah ilmu yang diberikan. Dan kadang-kadang kedermawanan seorang guru itu kita akan dapat lihat apabila dia sanggup memberikan faedah yang banyak walaupun kita tak minta. Yang tu kan, itu maksud Ibn Qayyim tu. Maknanya kalau kita lihat dalam dalam hadis ketika menyifatkan Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Paling dermawan. Dan Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah kata apa? Wal karamu laysa kama yadhunnuhu ba'dun nas annahu badlul mal faqat, bal al karamu yakunu fi badli nafsi wa fi badli al-jahi wa fi badli ma wa fi badli al-ilmi. Syekh Utsaimin lagi luas penjelasan dia tentang kedermawanan ni. Kedermawanan bukan hanya sebagaimana yang disangka oleh ramai manusia, hanya mengerahkan harta benda semata-mata. Bukan hanya menginfakkan harta benda semata-mata. Bahkan kedermawanan itu boleh berlaku dengan mengerahkan daya dan jiwa. Itu kedermawanan kok. Contohnya ada orang dia mungkin kurang ilmu ataupun dia tak mampu nak sampaikan ilmu. Kita bagi contoh, iaitulah volunteer. Orang-orang yang orang panggil apa? Volunteer ni apa? Sukarelawan. Ya.
Kalau kita perasan, ada orang yang Allah bukakan dia pada pintu kedermawanan itu dari sudut sukarela. Contoh apa? Yayasan Taklim nak buat apa baru ni baru dah lepas apa TSP, Street Path Convention, dah selesai alhamdulillah. Ada orang yang dia mampu turun dan dia bantu untuk buat apa, untuk tolong dan apa yang mampu dia turun. Itu dermawan dia. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita, di kalangan jemaah kita ini yang macam tu. Sanggup dia pergi dia tolong susun kursi ke misalnya, tolong ini, tolong itu, tolong ini. Bila dipanggil dia segera memberikan bantuannya dari sudut apa? An-nafs, daripada daya dan jiwa dia. Tapi ada orang dia tak mampu nak bagi tu. Sebab itu berbeza-beza. Sebab itu Syekh Al-Utsaimin kata badlu al-karamu ni ataupun al-jud itu, kedermawanan itu dia ada yang dilakukan dengan tenaga. Ada orang yang dia dermawan dari sudut tenaga. Dia tolong dia tolong ni, tolong pergi kemas, tolong pergi cuci. Orang panggil gotong royong pergi cuci. Cuci. Kita bakat cuci, dia turun yang awal. Ada orang yang dia tak ada masa dan dia tak mampu, tapi dia mampu untuk dari sudut wang ringgit. Dia bagi wang ringgit. Itu dermawan. Nampak? Al-mu'min lil mu'min kal bunyanil marsud yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang kukuh, saling kukuh, mengukuhkan antara satu sama lain, saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Sebab itu kita jangan mudah untuk blame semua orang atas apa yang tidak mengikut kapasiti kemampuan kita. Kalau kita ada harta benda, kita jangan sesekali merasa lebih kerana aku saja yang bagi infak, orang lain jangan. Kerana ada orang lain yang dia kedermawanannya dari sudut tenaga tadi. Kalau bak gotong royong, cuci kubur ke, cuci masjid ke, cuci surau ke, dia orang yang paling hadapan sekali. Tak payah panggil, dia datang dulu. Kan? Orang tu bagi tahu kita ada gotong royong sekian, terus datang. Kan? Maknanya ada orang yang Allah Ta'ala buka kat situ. Jangan kita remehkan. Kedermawanan ini dari sudut tenaga ada macam tu. Jangan, kalau kita salah seorang daripada kita ada, Allah bukakan kemudahan dari situ. Apa maksud Allah bukakan kemudahan? Maknanya kat kita memang tak ada halangan apa-apa untuk buat benda tu. Itu maknanya Allah mudahkan. Mudah sangat kan? Tapi bagi orang yang mungkin tak dimudahkan situ, dia tak mudah lah kat situ. Maknanya dia ada halangan, dia tak mampu, masa dari sudut ini, dan dia ada komitmen lain dan sebagainya. Sebab itu kita kena raih kan. Maknanya kita kena ingat kalau kawan-kawan kita yang rajin datang, jadi sukarelawan dan sebagainya ini kan, tak kira lah yang ada sekarang ni bukan semua sukarelawan tak dibayar, ada yang dibayar dan sebagainya, itu letak tepi. Tapi sebagai seorang Muslim, kita nak tengok al-jud, kedermawanan tu dalam kacamata yang lagi luas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia kata lagi luas maknanya ada orang yang dia dermawan dari sudut tenaga. Orang tu nak pindah, orang tu punya barang dan sebagainya, tolong dengan tenaga dia. Wa fi badlil jah, kata Syekh Al-Utsaimin, termasuk daripada kedermawanan adalah orang yang mengerahkan kedudukannya, menggunakan kedudukannya dalam rangka untuk membantu orang lain. Ini juga dermawan. Yang ada pada orang yang berpengaruh misalnya. Orang yang ada jawatan. Jah ni maknanya kedudukan, kehormatan, jawatan. Orang yang ada jawatan, bila digunakan jawatan dia tu untuk membantu orang lain,
dan dia betul-betul memanfaatkan jawatan yang dia ada itu untuk membantu, maka itu juga kedermawanan. So maknanya jangan kita sempitkan. Sebab tu kita kena ingat, bukan semua orang boleh jadi pemerintah dan bukan semua orang juga kena lari daripada pemerintahan. Walaupun kita kongsikan hadis-hadis tentang Nabi SAW mencela pemerintahan dan sebagainya, itu bukan bermaksud kita nak kata jangan ambil jawatan dan sebagainya, bukan. Kerana di situ juga ada ruang yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya untuk menjadi seorang yang dermawan. Dermawan dengan jah, dengan pangkat, dengan jawatan. Jadi kalau orang tu, kalau ada sahabat kita dapat datuk ke, dapat datuk seri ke, dapat datin ke, apa ke, dapat jadi menteri ke, dapat jadi setiausaha menteri ke apa, kita janganlah asyik nak bersangka buruk ataupun kita hanya lihat dalam kacamata yang sempit. Kita bagi galakkan dari sudut, ingatkan dia dengan tanggungjawab dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita bagi tahu, ingatkan bahawasanya jawatan itu juga boleh menjadikan dia termasuk di kalangan orang-orang yang dermawan. Orang yang dermawan dari sudut dari sudut pangkat dia, jawatan dia. Kalau dia dapat jadi menteri, dia tak lupa rakyat di bawah. Kalau dia dapat jawatan sikit, maknanya dia akan menggunakan jawatan dia tu untuk dalam rangka untuk memberi pertolongan. Bukanlah dalam rangka untuk memberi pertolongan tu dalam perkara yang melanggar syariat, seperti rasuah, seperti pecah amanah, itu bukan. Itu tak termasuk dermawan. Dermawan ni maknanya dalam rangka dia mengerahkan jawatan yang dia ada itu untuk berkhidmat pada agama Allah yang pertama, dan untuk kita kata berkhidmat kepada manusia yang lain, untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berhajat dan orang yang memerlukan. Kita pernah bincangkan isu ini dalam bahasan risalah Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Abi Dunya, itu Qawaidul Hawaij atau Qada'ul Hawaij. Kita pernah bincangkan dulu. Baik. Wa fi badlil mal, ni biasalah dalam mengerahkan harta benda. Itu biasalah. Itu terlampau, semua orang tahu. Sebab orang hari ni orang bagi apa, tertumpu kepada duit ringgit kan. Jadi itu memang tak perlu nak dijelaskan sangat. Tapi kita perlu ingatkan juga bahawasanya harta benda itu disalurkan kepada perkara kebaikan. Disalurkan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, dalam rangka menyebarkan ilmu, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, membantu mereka yang memerlukan dan sebagainya. Maka itu adalah apa? Dermawan dari sudut harta benda. Kemudian yang dermawan yang tahap tertinggi, wa fi badlil ilmi. Wa fi badlil ilmi. Yang ini dermawan ilmu. Dermawan ilmu inilah yang rare kalau kita nak jumpa hari ni. Sebab hari ni, zaman sekarang ni, mengajak pun dia dah letak harga. Sekarang kan dah letak harga tu, bukanlah tak boleh letak harga, tetapi terlampau eksklusif sangat. Terlampau, dia kata boleh saya nak cerita tapi kena bank in dulu. Lampau lah kan. Dia jadi macam, kalau kita tengok sekarang ni, orang sekarang jual produk dekat laman sosial dan sebagainya. Kalau dulu orang tak letak harga tau kan. Sekarang pun masih ada, tapi kalau tengok undang-undang tu tak boleh sekarang, dia kena letak harga. Tapi masih ada lagi orang yang dia meniaga dekat media sosial, tapi dia masih lagi duk main PM harga kan. Dan kadang-kadang kita tengok sampai tahap tu terlampau nak meniaga sangat, sampai bukanlah tak boleh. Orang yang, contohnya bagi contoh yang mudah, orang yang menulis buku kan. Jadi menulis buku atau buat buku ke, atau terjemah buku ke apa kan. Kemudian bila maknanya kadang-kadang tu dia terlampau eksklusif kan, dia anggap macam ni hak aku sekian, jadi aku tak boleh melainkan kau kena beli buku aku dulu. Dia jadi macam bakhil lah. Dia jadi macam kat situ ada sisi kat situ kalau anda tengok practically, bukan anda tak kata benda tu tak boleh. Orang yang meniaga dia meniaga lah. Tapi dalam konteks ilmu tu, sebenarnya macam seakan-akan dia macam dia menjadikan ilmu tu eksklusif. Maknanya, kalau kau nak dengar penjelasan ni, kau kena bayar sekian. Jadi macam
Tak sampai maksud al-jud tu. Al-karam maknanya dermawan tu. Mana dermawan ya bila engkau membataskan ilmu itu, orang tanya kau kena masuk duit dulu, kena bank in dulu. Jadi macam tak kena. Kan, tak kena. Jadi dia berbeza dengan bila bila kita letak yuran untuk pembelajaran, itu lain cerita. Itu yuran kos dan sebagainya, itu lain. Tetapi ini yang maksudnya takkan benda yang maklumat ataupun penjelasan pun kau nak kena bank in tak boleh lah. Maknanya tak menepati roh al-jud wal karam tu, kedermawanan tu. Cuba kita bayangkan kalau orang minta kita bagi duit, orang minta kita infak, lalu kita syaratkan orang yang minta infak tu, kau kena bayar dulu baru aku infak. Macam tu lah. Logik ya? Tak logik lah. Macam tu lah juga bila kita bagi ilmu kan. Kau kena bayar dulu, maknanya baru aku akan bagi. Dia bukan macam tu lah maknanya. Dia kadang-kadang kena hati-hati sikit lah. Bila tak ada masalah meniaga buku dan sebagainya, tapi dia jadi macam terlampau, jadi dia akan berlawanan dengan sifat kedermawanan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok macam kita bukan kita nak sentuh tentang orang yang meniaga buku dan sebagainya, penulis-penulis tu, itu mereka adalah define tentang hak cipta terpelihara, hak cipta apa semua tu lain cerita. Tapi sekarang ni masalahnya adalah penjelasan. Bila orang minta penjelasan tu, kita masih lagi nak bataskan. Itu macam agak berlawanan dengan sifat kedermawanan. Dia berbeza dengan yuran yang ditetapkan. Yuran yang ditetapkan tu dia untuk kos. Kos apa dia kita kata, untuk menjalankan kelas dan sebagainya, itu lain cerita. Tetapi ini yang dia macam kalau nak tanya bank in. Kalau nak tanya bank in. Ada orang macam tu. Ana rasa macam boleh buat duit macam tu boleh buat duit kan. Jadi itu maksudnya berlawanan dengan roh kedermawanan tu. Jadi tak perlulah macam tu kan. Tak perlulah sampai orang nak tanya pun kena bank in kan. Kita ni kena ingatlah, kita ni Allah Ta'ala bagi kita ilmu ni untuk kita sebarkan, bukan untuk kita niaga kan, bukan niaga kan. Jadi kita sebarkanlah, orang tanya kan, orang tanya kita jawablah dengan baik. Kalau kita tak tahu, kita kata wallahu a'lam kan. Itu je lah. Kalau saya tak boleh jawab, tak payah jawab kan. Jadi tak perlu kita memberat-beratkan diri. Tapi ada tau orang yang dibuat, dulu ingat lagi bukan kata soal jawab, tapi orang panggil doa kan, doa valet dulu kan. Doa pun orang buat bayar sekarang ni. Doa, tolong doakan saya tapi kena bank in. Sekian. Gila. Waliyadzubillah. Itu nak tahap orang kita kata zaman sekarang ni zaman fitnah. Dan fitnah yang Nabi takuti kepada umatnya adalah harta benda. Sebab tu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah kepada umatku adalah harta benda. Mal. Al-mal. Baik. Sebab itu kalau kita tengok dalil yang menunjukkan apa yang perbuatan Nabi Yusuf AS memberitahu tentang dakwah tauhid ini, menunjukkan kepada kita kedermawanan Nabi Yusuf. Ada tak dalilnya daripada hadis Nabi kita SAW yang menunjukkan sifat kedermawanan yang sama ada pada Nabi Yusuf, ada pada Nabi kita Muhammad SAW? Jawapannya ada. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan juga Sunan As-Sughra, Ibnu Majah dalam sunannya, Ad-Darimi dalam Musnad, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan selain mereka iaitulah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya seorang lelaki pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma'. Fa in tawadda'na bihi 'atashna. Afanatawadda'u min ma'il bahri?" Jadi seorang lelaki ni pernah tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami ni naik kapal.
Kami ni selalu naik kapal. Dan kami ni bawa banyak barang dan tapi kami ni kekurangan air. Maknanya air yang kami bawa untuk minum hanya cukup untuk minum. Kalau kami ambil wuduk dengan air tersebut, kami akan dahaga. Maknanya air itu kurang. Adakah kami boleh untuk berwuduk dengan air laut? Ini soalan dia. Dia tanya dekat Nabi SAW, adakah kami boleh ambil wuduk daripada air laut? Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Nabi SAW jawab lebih. Dia kata, airnya suci. Airnya itu suci. Air laut itu suci. Al-hillu maitatuh. Bangkai di dalamnya itu juga halal. Nampak? Al-hillu maitatuh tu lebih tu. Lebih. Maknanya Nabi jawab lebih. Yang tanya tadi, tanya satu soalan dia. Satu soalan dia tanya, boleh tak kami ambil wuduk dengan air laut? Satu je soalan. Nabi jawab dua. Maknanya Nabi ni pemurah. Sebab tu ulama ulas ni. Nabi ni pemurah dengan ilmu. Nabi jawab dengan dua jawapan yang bermanfaat, yang memberikan ilmu yang bermanfaat. Nabi jawab, air laut itu suci airnya. Laut itu suci airnya. Huwa tahuru ma'uhu. Tahuru ma'uhu. Suci. Itu je jawapan yang sepatutnya cukup lah. Tapi Nabi bagi lebih sebab Nabi dermawan. Al-hillu maitatuh, Nabi kata. Bangkai yang ada dalam laut itu halal. Itu sahabat tadi tak tanya. Nabi jawab juga, Nabi bagi faedah yang lebih. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Bila orang tanya kita satu, kita boleh jawab dua dan tiga untuk memberi manfaat kepada dia. Ataupun dalam kalau tengok hadis-hadis yang lain, Nabi cerita lagi panjang. Yang ada kadang-kadang tu kalau kita tengok tak ada kena-mengena pun. Kita yang nampak macam tak ada kena-mengena, tapi itulah menunjukkan kedermawanan. Kan? Sebab ada orang bila dia dengar, anda bukan apa, mungkin ada orang yang itulah anda kata tadi, sebab ada orang yang dia dah terbiasa dah dengan sistem pengajian yang stick to the point. Maknanya stick to the point tu satu dia nak satu dia nak macam apa orang panggil, point saja, nak satu ulas sikit. Tetapi tak dapat pemahaman kalau kita tak berikan faedah dan juga ilmu yang mengenyangkan, yang mencukupkan. Maknanya bila dia dah jelas, tak ada dah soalan. Kan? Sebab tu kena Ana teringat itulah guru-guru Ana memang macam tu. Sebab itu Ana pun turun pada guru-guru Ana kot. Sebab tu ada orang dia tak sabar, dia tak boleh dengar kita punya kuliah ni pasal dia kata panjang sangat. Tapi tak apalah. Dia boleh dengar kuliah ustaz-ustaz yang lain. Dia kata kadang-kadang lari dia tak nampak apa kaitan tajuk dan sebagainya. Mungkinlah dia tak nampak lagi, tetapi 2-3 hari, 2-3 tahun akan datang dia akan nampak. Selalunya macam tu. Sebab itu dia kena maknanya kita fahamlah, anda pun sendiri faham maknanya perbezaan keadaan manusia, perbezaan tahap pemikiran, tahap pengetahuan dan ilmu seseorang itu juga kita kena kita kena raikan. Tetapi sebagai kita kata guru yang mengajar, maknanya bila kita dah mengajar maknanya umum tu, dan kita mengajar kitab ni, maknanya nak tak nak akan ada kita, maknanya kita kata kita nak praktikkan kedermawanan macam Nabi SAW buat. Maknanya benda ni sunnah tau. Ini kita kena tekankan dekat sebahagian kawan-kawan kita, sahabat kita ni, ini bukan benda yang isu kita kata orang tu sengaja dia nak bagi pening ke, bukan. Sebenarnya dia adalah benda yang penting untuk pembinaan ilmu dan pengembangan ilmu. Kan?
Cuba kita tengok macam program-program yang terbatas. Cuba kita dengar Forum Perdana Ehwal Islam cukup lah. Apa kita? Semua umum. Dia tak boleh nak kembangkan. Kan? Jadi ahli panel pula terbatas. Jadi kadang-kadang dia panelis tu, ahli panel tu dah mantap lah, tetapi terbatas. 10 minit terbatas. Jadi bila kita nak dapat ilmu? Sebab tu bila kita dah biasa dengar majlis ilmu yang panjang-panjang, yang luas, jadi bila kita dengar yang dia masa dia sempit tu, dia lain. Jadi poinnya dekat sini, memberikan jawapan yang lebih dalam pertanyaan ataupun memberikan nasihat, penjelasan yang lebih jelas dan lebih panjang untuk menyampaikan kepada maksud atau memberikan kelebihan ilmu, itu termasuk dalam sifat dermawan. Sunnah tu. Jangan kita pelekeh tau. Jangan kita pelekeh kalau ada, kadang-kadang kita tengok ada orang yang dipelekeh kadang-kadang kata apa ni panjang sangat sampai apa ni tak habis-habis lagi kitab ni berapa tahun dah. Jangan cakap macam tu. Takut apa? Takut kita ni kadang-kadang kita jadi mempelekehkan apa? Kebaikan yang ada pada sebab itu kita tak boleh kebaikan yang ada pada benda yang kita pelekehkan. Hati-hati. Sebab kadang-kadang kita tak tahu manusia ni, kata Umar, aduun lima jahila bihi. Kita ni bermusuh dengan apa yang kita jahil. Kita tak suka apa yang kita tak tahu. Kan? Jadi lepas ni kena sabar. Sebab tu Ana selalu sebutkan dalam kelas-kelas Ana sebut macam tu, Ana bagi tahu kadang-kadang kita kena ada benda yang kita cerita tu mungkin orang tak nampak, pendengar tak nampak benda tu ada kaitan secara langsung dengan topik, tetapi dia tergesa-gesa. Bila kita tergesa-gesa, maknanya diharamkan kita untuk mendapatkan ilmu itu. Dia bukan isu tok guru halal atau haramkan ilmu, tak. Ilmu tu halal. Tak ada isu takut tok guru tak halal ke, tak ada isu tak halal. Pasal tanggungjawab seorang guru tu memang menyampaikan ilmu. Dia tak ada halal haram kat situ, kecuali kalau dia sampaikan benda yang haram. Itu lain cerita. Tetapi masalahnya sekarang ni keberkatan ilmu itu. Sebab itu kita tengok ini adalah petunjuk Nabi-Nabi dan Rasul, menjelaskan, memberikan faedah yang lebih. Jangan kita remehkan, ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Mungkin anda boleh masukkan dalam minas sunanil matrukah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan guru-guru. Sebab apa? Guru-guru yang dilatih, ditrain di dalam sistem kita sekarang ni, dia memang akan dipantau dengan silibus tu. Gini. Dia tak ada kebebasan. Tetapi kalau kita tengok di dalam kalau kita nak belajar dalam proses talaki, kitab dan sebagainya, ada kebebasan sikit, kan? Ada kebebasan sikit. Tapi kalau terlampau bebas, sampai terlampau maknanya sampai menghina orang, sampai membuat tuduhan, fitnah dan sebagainya dalam pengajian tu, itu pun jadi masalah juga. Mencarut dan sebagainya pula, kan? Allah musta'an. Baik. Ini faedah pada perkataan Ibnu Katsir, fanasaba an yad'uwahuma ila ma huwal anfa' lahuma mimma sa'ala anhu wa talaba. Ini dermawan tahap tertinggi kot. Tahap tertinggi. Kita ni bukanlah ada banyak ilmu, tapi bila kita dah belajar dengan guru kita, memang dia ajar macam tu. Anda teringat lagi waktu tengah makan. Bayangkan tengah makan dengan Syekh. Syekh sempat tanya hadis. Dia tanya hadis, dia test kita punya hafalan. Di dalam test hafalan tu sambil makan tu, dia tanyakan contoh makan, kita tengah makan dengan Syekh. Anda ingat di Yaman dulu. Jadi dia test kita punya ingatan. Dia tanya hadis, dia kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Hadis, man sahabi wa man akhrajah, dia tanya. Siapa sahabat yang riwayatkan hadis ni, siapa yang keluarkan hadis ni. Tiba-tiba tengah kita makan tu, tiba-tiba dia tanya. Tengah-tengah sembang dengan awak dia, tiba-tiba dia tanya. Kemudian kita jawab, kemudian dia bagi faedah.
Itu ya, bila kita jawab okey, kita kata sahabi yang riwayatkan hadis itu Uthman bin Affan, akhrajahu al-Bukhari. Kemudian Syekh akan bagi faedah, kata akhrajahu al-Bukhari kata 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 wa fi wa anhu kata 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 kata, dia akan bagi tambah. Itu seronok tu. Maknanya itulah apa? Kemanisan ilmu. Kemanisan ilmu. Sampai tengah makan pun kita boleh dapat ilmu. Sampai maknanya itulah kelazatan ilmu. Sebenarnya Nabi-Nabi macam tu. Sebab tu Ibnu Qayyim bila dia dibahaskan ayat wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah jadikan Nabi-Nabi ni berkat di mana sahaja mereka berada. Di mana sahaja mereka berada, ilmu akan sampai. Kita mesej dengan syekh kita, kita nak tanya benda lain. Dalam tanya benda lain tu dapat ilmu. Guru kita, syekh kita. Tanya khabar dia pun dapat ilmu. Mesej dengan syekh kita di Madinah. Tanya apa khabar syekh apa. Apa khabar tu, tanya khabar dia pun dapat ilmu, dibagi. Tentang cerita pasal dunia tu pun dapat ilmu. Itu nak bagi tahu di mana saja ahli ilmu tu berada, dia akan memberi keberkatan. Makna keberkatan tu kedermawanan dari sudut ilmu. Sebab tu kita jangan lokek. Kita dengan anak-anak kita, kalau kita dah belajar apa sikit, cerita. Jangan lokek. Jangan kedekut. Ikut tahap kemampuan dia pula kan. Tapi anak-anak kita, macam contoh anak-anak kita 7, 8 tahun, 5 tahun, 4 tahun tu, kisah-kisah Nabi ni sangat sesuai untuk kita kisahkan, ceritakan. Jadi, kita pilih apa yang mampu untuk dicapai oleh mereka dengan tanpa kita langsung tak bagi, bakhil. Jangan, contohnya macam kita tengah makan dengan anak kita, kita ingatkan dia baca bismillah, kemudian macam makan tangan kanan. Kalau orang yang ada yang dermawan lagi, dia bukan setakat itu saja, dia akan cerita kat anak dia. Contoh, kenapa kena makan tangan kanan? Dia akan cerita. Diingatkan. Kenapa kena makan yang dekat dulu, kena ambil yang dekat dulu. Itu semua perlukan ilmu. Dan anak itu akan menghargai. Sebab dia kosong, kita isikan. Kita yang corak dia. Baik. Itu faedah berkenaan dengan perkataan Ibn Kathir ni. Fanasaba an yad'uhuma ila ma huwa al-anfa'u lahumma mimma sa'ala anhu wa talaba minhu. Thumma lamma qama bima wajaba alayhi wa arshada ila ma arshada ilayhi qala ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Qalu wa huwa as-saqi. Baik, kemudian barulah Nabi Yusuf alaihi salam menjawab persoalan yang utama yang diminta oleh dua orang sahabatnya itu di dalam penjara. Iaitulah mereka asalnya hanya minta apa? Takwil mimpi. Tak minta pun benda-benda lain, tapi Nabi Yusuf bagi lebih bonus. Itu menunjukkan kedermawanan. Ajar tauhid. Apa lagi contoh kalau kita buka dalam kitab-kitab ulama, apa lagi contoh menunjukkan kedermawanan orang dengan ilmu? Contohnya macam kita baca dalam kitab-kitab syarah hadis dan sebagainya. Kita tahu kenapa syarah-syarah hadis ni dia terlalu panjang, sebab ahli ilmu yang mensyarahkan hadis itu dia banyak ilmu. Bila dia banyak ilmu, dia dermawan. Kalau dia tak dermawan, dia akan maknanya dia bakhil lah. Maknanya kalau dia sembunyi ilmu sampai tak bagi tahu langsung, jadi dia macam jadi kedudukan dia macam sama macam orang yang ada harta benda, ada RM2, dia bakhil. Itu. Sebab itu kata para ulama, zakatul ilmi ta'limuhu nashruhu. Zakat bagi ilmu adalah mengajar dan menyebarkan. Kita mengaji tinggi-tinggi, kemudian kita tak ajar orang, itu maknanya bahaya tu. Kena mengajar. Mengajar tak semesti mengajar anak kita ke, mengajar orang yang terdekat, mengajar komuniti yang terdekat yang sedikit pun tak ada masalah. Yang penting ilmu disebarkan. Itu zakat ilmu. Zakat harta, infak. Harta benda kita tahu, tapi ilmu ni kena zakat juga.
Sebab tu bila bila tengok kitab bila kita ni kitab-kitab kita hak kita apa beli di waktu kita mengaji dulu, banyak. Tapi orang tengok kagum orang kata banyaknya kitab dia. Tapi kita rasa berat. bila kita ni ada kitab banyak, ini nak bagi tahu kitab kita banyak, ilmu kita tak banyak. Sebab ilmu kita kat kitab tu, bukan dalam dada kan. Jadi kita tengok kitab kita tu macam dia macam ni lah. Orang yang ada duit banyak, dia tengok duit dia tu dia kena takut. Banyaknya duit aku bukan seronok-seronok. Banyak duit aku ni Allah akan tanya nanti. Dia tengok angka-angka yang ada dekat dia punya account. Banyak duit aku ni, ni Allah Ta'ala tanya nanti. Itu maksud dia. Sama juga orang yang ada ilmu. Banyak kitab aku ni, tak baca semua. Tak baca semua, apa aku buat? Tak mengajak pula. Allahu Akbar. Ni kawan-kawan kita dah habis baru bergraduasi ni kena mengajak lah. Mengajak masjid ke, mengajak mana, tak kira lah. Mengajak kawan ke, mengajak kat mana-mana. Bawah pokok pun boleh. Kan? Online ke apa ke, tak apa. Zoom, orang panggil Ustaz Zoom pun lantak lah. Yang penting kita semak ilmu. Orang panggil Ustaz online lah. Dah nak mengajak masjid tak boleh, online. Kan, contoh. Orang tu tauliah tak dapat, dia mengajak ni, apa masalah? Mengajak. Yang penting dia tanggungjawab pasal dia nampak tanggungjawab ilmu. Nampak kitab. Nampak scroll ijazah macam-macam. Jangan seronok dulu. Ni tanggungjawab berat. Kalau dia tak sebarkan ilmu, kalau dia tak mengajar ilmu, kena kekang dengan kekangan daripada api neraka. Kalau dia sembunyi ilmu, berat. Sebab tu ada suruh bagi perumpamaan tu. Tengok kitab kita. Kitab-kitab kita tu, jangan duk bangga-bangga sangat. Banyak kitab Dia orang kata, banyak kitab ustaz. Banyak kitab tapi ilmu yang hak sebar tu tak banyak-banyak. Hak amal pun tak banyak juga. Kita ni sedar diri. Takut ni. Tu tanggungjawab ni. Kita rasa tanggungjawab. Berat. 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 Sebab tu kita kena hargai. Hargai ilmu. Hargai ilmu dengan kita mengajar. Dengan kita zakat ilmu itu menyucikan. Yalah, kerana kita dalam proses kita menuntut ilmu, dalam proses kita belajar tu pun kadang-kadang ada mungkin kekurangan dan sebagainya. Jadi bila kita sebarkan ilmu itu, kita dapat pahala satu lagi dia dapat menampung kekurangan-kekurangan kita. Itu. Kan? Itu. Sebab tu jadi sampai tahap tu anda rasa macam bila seminggu tu tak ada kelas. Katakan seminggu sakit ke apa, jadi kita rasa jadi tak tenteram. Kan? Jadi tak tenteram. Sebab apa? Pasal hari seminggu padahal kita sakit ke apa kan, tapi pasal tak, sebab apa? Sebab kita dah fikir dah Allah Ta'ala dah memang mudahkan aku untuk mengajar. Macam tu juga menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu ni kan, bila kita menuntut ilmu ni maknanya sama juga konsep dia. Maknanya kita tahu kita ni lemah, kita ni kurang dan sebagainya. Jadi bila sehari atau seminggu tu kita tak dengar majlis ilmu, jadi dia akan datang, Allah akan uji kita dengan macam rasa macam tak tenang, tak tenteram. Hari ni tak dengar lagi kuliah ni, kuliah tadabbur Quran ni, kuliah tafsir Quran, kuliah Ustaz Adli tak dengar lagi, Asmaul Husna, kuliah Ustaz Asri, minggu ni tak dengar lagi. Kita pun tengok balik rakaman dan sebagainya, baru rasa macam tu. Dia macam tu. Maknanya itu tanda kita ni, hati kita ni berpaut dengan ilmu. Maknanya Allah mudahkan kita dengan ilmu dan majlis ilmu. Yang ni kita kena minta. Kita minta Allah Ta'ala taufik untuk Allah bagi al-ladzatu fil ilmi, kelazatan dalam ilmu. Baik. Jadi ini kita katakan antara faedah yang kita boleh dapat. Baik, kemudian kata Imam Ibn Kathir, kemudian bila sudah Nabi Yusuf alaihi salam sudah menegakkan apa yang diwajibkan ke atasnya, iaitu dakwah tauhid, dan telah memberi bimbingan tentang tauhid,
maka dia pun berkata, wahai sahabatku yang berdua, sahabat sepenjaraku. Dia pun, Nabi Yusuf pun barulah jawab tentang tafsir mimpi. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun salah seorang dari kalangan kamu itu, maka ia akan memberi minum arak kepada tuannya. Itu takwil dia, takbir dia. Wa huwa saqi. Qalu wa huwa saqi, ini khadam yang berkhidmat pada raja, yang ditugaskan untuk menuang minuman di raja. Jadi Nabi Yusuf takbirkan, kamu akan memberi minum arak kepada tuan kamu. Rabbahu khamra, ay fayasqi rabbahu khamra. Rabbahu di situ tuannya, yakni raja lah. Wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi. Adapun seorang lagi, maka ia akan disalib, yakni dipalang. Menunjukkan kepada kita zaman tu salib ni dia adalah satu proses hukuman, satu bentuk mekanisme hukuman yang dijalankan oleh golongan-golongan tirani, golongan-golongan raja-raja yang zalim dan sebagainya. Hukuman itu sudah menjadi biasa. Salib, salib ni bukan benda yang zaman Kristian saja, bahkan sebelum tu lagi. Itu dalil dia. Fayuslabu, kan, ni dalil menunjukkan salib ni bukan Nabi Isa yang orang Kristian kata disalib itu sahaja. Salib ni sebenarnya bukanlah benda yang boleh disecretkan, disucikan, dianggap sebagai, apatah lagi dianggap sebagai simbol agama. Tidak, sebenarnya dia adalah rumus ataupun tanda ataupun satu mekanisme hukuman yang dijalankan kepada orang-orang yang dituduh sebagai pengkhianat dan sebagainya. Treason, hukum pada treason dan sebagainya pada zaman-zaman yang sebelum Rom lagi. Roman yang paling antara yang paling awal jugalah, Empire Rome kan. Rome, kerajaan Rome antara yang memang paling banyak suka mensalib orang ni kan. Zaman depa yang paling kehadapan lah, kan. Musuh-musuh politik dan sebagainya. Jadi kita ni janganlah jadi macam tirani, orang zaman dulu. Tak suka sikit musuh politik kita tak salib sekarang ni, doa laknat. Jadi perangai tirani, perangai orang yang zalim. Bermusuh sikit dengan musuh politik, terus doa laknat, doa hapus, doa musnah, doa mampus, doa mati dan sebagainya. Ini bukan perangai orang beriman. Dia hati-hati sikit orang politik ni. Jangan kita terpedaya dengan politik. Bukan tak boleh politik, tapi tak boleh ambil tahu politik. Bukan ambil tahu politik, ambil tahu sekadarnya, tapi jangan terikut-ikut dengan budaya politician yang anda kata terus terang lah menunggang agama. Sebab apa menunggang agama? Sebab menggunakan doa-doa yang sepatutnya doa itu ditalakan kepada musuh-musuh yang sebenar, tetapi mereka menalakan doa itu kepada musuh-musuh politik yang bersifat sementara. Kadang-kadang kita tengok pelik, orang yang doa laknat dekat fulan tu, tiba-tiba dia buat kerjasama dengan orang yang dilaknat. Dia kena laknat sekaligus. Jadi kadang-kadang kita jadi kesian sebab doa ni dijadikan bahan mainan oleh orang politik. Doa tu doa macam nak pergi perang, doa laknat, doa supaya dimusnahkan. Tak sepatutnya lah. Jadi hati-hatilah nak aminkan doa orang-orang politik ni. Lebih-lebih lagi kalau dia doa tu minta laknat dan minta musnah, minta musibah dan matikanlah, dipendekkan umur lah apa benda, dia tak sedar bahawasanya yang dia minta tu, dia doakan tu adalah akan jadi pemerintah dia juga. Sebab tu dia berlawanan dengan syiar ahli sunnah. Tak boleh kita doakan keburukan. Tapi ahli politik dia tahu apa? Dia tahu political mileage. Dia nak cari politik punya pengaruh. Jadi dia doa tu, doa berlakon-lakon ke, lantak pilah, yang penting. Ataupun dia memang terpedaya, dia ikhlas, dia terpedaya, itu kita kata bid'ah. Jadi tak perlulah orang, kadang-kadang orang duk share tu, doa musnahlah kerajaan sekian, musnahlah pakatan sekian, musnahlah ini.
perikatan musnahlah ini gitu gini musuh. Last sekali bekerjasama juga. Orang yang amin doa tu bekerjasama dengan orang yang didoakan laknat. Dia pun tak tahu apa yang dibaca. Ini menunjukkan tanda-tanda doa takkan dimakbulkan. Adalah doa yang memintakan kepada kebatilan. Doa memohon kebatilan dan doa memohon kemungkaran, bentuk perkara-perkara yang tak boleh, antara perkara yang tidak dimustajabkan. Doa yang tidak dimustajabkan adalah doa yang batil. Doa yang batil ni antaranya macam tu lah, minta laknat dekat musuh politik dan sebagainya. Sebenarnya Allah Ta'ala tak makbulkan doa tu. Sebab dia bukan sebab kita minta benda yang mungkar. Benda yang mungkar. Saudara kita se-Islam yang berbeza pandangan politik, kita minta musnah, kita minta laknat, itu bahaya. Itu bukan ciri-ciri Muslim yang sebenar. Orang Islam yang sebenar, dia bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana kata Nabi SAW, iaitulah orang beriman itu bukanlah apa? Dikenali dengan suka melaknat, suka mencela. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishi walal badhi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, bukanlah seorang mukmin itu seorang yang suka mencela. At-ta'an, suka mencela. Dalam kuliah pun dia mencela, dalam ceramah pun dia mencela, dekat masjid pun dia mencela, dekat surau pun dia mencela, dekat rumah Allah yang mulia tu pun dia mencela. Apa yang lagi selamat lagi kalau kat masjid pun dia mencela orang. Wal'iyadu billah. Laisal mu'min bitta'an walal la'an. Bukan juga mukmin itu suka melaknat. Oh, sikit-sikit laknat Allah ke atas kamu, laknat Allah ke atas dia, laknat Allah ke atas. Jangan biasakan diri kita, lisan kita ini dengan laknat melaknat. Kalau yang diharuskan oleh ulama hanya laknat secara umum, bukan laknat ta'yin. Laknat ke atas muayyan, individu spesifik tertentu, tidak boleh, diharamkan. Kalau kita kata laknat Allah ke atas orang yang menghalalkan liwat, itu boleh. Laknat Allah ke atas orang yang menghalalkan riba, itu boleh. Laknat Allah ke atas golongan yang LGBT, itu boleh. Tapi laknat Allah ke atas fulan, laknat Allah ke atas Alan, laknat Allah ke atas Ali, Abu, Ahmad, Muhammad, tak boleh. Sebab apa? Ada larangan khusus. Larangan kita untuk melaknat orang secara peribadi, tak boleh. Sebab laknat ni bukan benda main-main. Tapi orang politik ni dia jadi mainan. Bila kita kata tak boleh, dia kata ini peperangan, al-harbul makidah. Dia kata peperangan ini tipu daya. Itu jawapan dia. Lepas tu dia tak sedar orang-orang bawahan yang ikut dia, makcik-makcik kat kampung tu, pakcik-pakcik kat kampung, orang budak-budak muda kat kampung terpedaya, mereka ingat benda tu agama. Ini tak bertanggungjawab punya politician. Tak kira lah pakai serban ke, pakai jubah ke, pakai songkok ke, pakai apa ke. Kalau menunggang agama, kita kena tegur. Benda tu tak boleh. Maknanya jadikan doa ni sebagai bahan politik. Kempen politik, doa-doa, bermunajat untuk meminta musuh politik itu musnah dan sebagainya. Ini melampau. Tak boleh kita biasakan. Apa lagi Nabi kata? Walal fahish. Walal fahish. Mukmin juga bukan orang yang berkata keji. Fahish ni termasuklah berkata dengan kata lucah. Walal badhi, sama juga. Badhi maknanya berkata dengan perkataan yang kita kata apa, yang tiada ada menunjukkan penuturnya itu rasa malu. Macam sekarang ni orang-orang kadang-kadang buat lawak yang double meaning, itu termasuk badhi. Yang boleh menjuruskan kepada perkara-perkara yang mungkar, lucah dan sebagainya, itu badhi. Fahishah ni jelas perkara yang keji, perkara yang lucah dia sebut. Melawak pun melawak dengan lawak lucah. Kadang-kadang tu kita dengar ada orang tunjuk dekat kita, dia kata ni macam mana ni ustaz ni mengajar dekat public. Anak saya dengar ustaz tu, anak saya kecil lagi dengar ustaz cakap macam tu. Itu kita kata akhir sekali orang budak-budak ni terikut. Pasal ustaz pun cakap benda yang lucah, ustaz pun cakap benda yang double meaning, buat lawak double meaning. Tak perlu. Kalau perlu sampaikan hukum hakam, sampaikan hukum hakam, jangan buat lawak-lawak. Kadang-kadang anak pun pelik. Ada orang dia tunjuk kat anak satu kuliah ustaz ni, masyhur lah ustaz tu. Ustaz tu orang tanya dia soalan tu memanglah soalan
Bukanlah soalan lucah kan, soalan orang nak tahu ilmu, pengetahuan, hukum. Tapi bila dia jawab tu dengan double meaning tu, anda tak boleh terima. Lepas tu kita memang, kita nak kata apa, nasihatkan jangan dengar lah. Sebab rosak. Rosak. Kita mengaji agama ni, kita nak dapat, kita dengar ceramah, kita nak dapat takut ke Allah, kita nak dapat rasa khasyah. Innama yakhshallah min ibadihi ulama, kita nak dapat rasa khasyah tu. Bukan rasa happy, seronok-seronok saja. Rasa nak buat lawak kan, gelak-gelak ketawa bukan. Kalau ada mizah, senda gurau yang sedikit itu tak ada masalah, tapi ni sampai buat lawak, lucah, double meaning dan sebagainya ni tak boleh terima lah kalau orang mengaji agama ni. Kan kita kata tu menunjukkan rosak hati lah, maknanya hati tu bermasalah lah. Maknanya apa yang lisan kita tuturkan menunjukkan hati kita sebenarnya. Baik, jadi itu kita kena tambih, kita kena tambih. Baik, jadi takwil mimpi yang pertama itu dikatakan ialah lelaki tersebut akan memberi minuman arak kepada tuannya, akan memberi minum arak kepada tuannya. Yang kedua maknanya akan disalib, yakni akan disalib, akan dihukum, dipalang, serta burung pula akan makan dari kepalanya. Ta'irun yakni merujuk kepada at-tayru min ra'sihi, fata'kulu at-tayru min ra'sihi. Itu kata para ulama, wa huwal khabbas, yakni orang yang kerja buat roti tu. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, maknanya maka telah selesai dah dan berlakulah perkara yang kamu tanyakan, kamu berdua tanyakan itu. Maknanya apa yang ditakbirkan itu pasti berlaku. Pasti berlaku. Dan kata Imam Ibn Katsir, waqa'a hadza la mahalah wa wajaba kaunuhu ala halah. Dia akan berlaku. Sebab itu datang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan hadis ini hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar fa idza ubbirat waqa'at. Maksudnya mimpi itu dia tergantung. Makna ar-ru'ya ala rijli ta'irin, di atas kaki burung yang berterbangan. Kita tengok apa dia dalam riwayat Imam Abi Daud, Imam Ahmad dan sebagainya. Maksud ala rijlin ta'irin maknanya mimpi itu seperti sesuatu yang bergantung, yang bergantungan di kaki burung. Maknanya dia tidak tetap. Mimpi itu tidak tetap kedudukannya. Malam tu'abbar, selagi mana dia tidak ditakbirkan, dia tidak ditafsirkan, dia tak tetap. Fa idza ubirat waqa'at, bila dia ditakbirkan dia akan tetap tu, dia akan berlaku. Itu maksud dia. Sebab itu bahaya mimpi kita cerita dekat orang jahil. Bahaya mimpi kita cerita dekat orang yang dengki dengan kita, atau orang jahat, atau orang yang tak suka kat kita, musuh kita dan sebagainya. Sebab itu mimpi kena cerita, mimpi yang baik hanya diceritakan kepada orang yang kita percaya sahaja. Untuk kita tanya fatwa, untuk tanya takbir, tu. Kalau dapat mimpi kita itu pada orang yang salah, maka akan berlaku sesuatu yang mungkin buruk. Bukan ini hadis ni. Hadis maknanya ini memang hukum mimpi saja. Mimpi itu ar-ru'ya ala rijli ta'irin. Dia macam kata Nabi SAW, di atas kaki burung, maknanya yang berterbangan. Maknanya dia tidak tetap. Dia tidak tetap. Selagi mana dia tidak ditakbirkan, dia tidak tetap. Mimpi itu boleh berlaku atau tidak berlaku, atau berlaku sebaliknya dan sebagainya. Bila dia dah ditakbirkan, ditafsirkan, ubbirat, fa idza ubbirat waqa'at. Bila dia ditafsirkan mimpi itu, ditakbirkan mimpi itu, dia akan berlaku. Itulah yang dimaksudkan dengan
qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Based pada hadis Nabi SAW, itulah yang dimaksudkan. Baik, jadi insya-Allah pada kelas akan datang kita akan sambung perbahasan kita kisah Nabi Yusuf ni pada ayat yang ke-42. Kita akan tengok penjelasan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dan faedah-faedah yang kita boleh dapat pada perbahasan akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Baik, ada soalan? Baik, soalan kat sini. Kadang-kadang ada juga pengajar cengil ni garang kot kan. Bila ditanya soalan-soalan dia bilang rujuk dalam YouTube, bukan semua pandai cari, umur dah 65 tahun ke atas kan. Yang ni bagus. Maknanya ini tanggungjawab siapa? Ini tanggungjawab orang-orang yang diamanahkan untuk membuat edit video dan maknanya dia kena dermawan dekat situ. Ini pun sama juga. Sebahagian orang yang mungkin ditugaskan untuk edit video ni, kita tahu kita ditanggungjawabkan untuk hanya edit video ini je, edit video gini-gini. Tetapi kadang-kadang kita ada, mungkinlah, anda tak bolehlah nak kata orang ni semua bakhil kan, tapi mungkin ada komitmen lain dan sebagainya, kita sangka baik. Tetapi anda nak sebut yang karam tadi, sifat al-jud wal karam. Orang yang ditugaskan atau ditugaskan untuk buat edit video ni, dia kena ingat, selain daripada tugas dia buat video asatizah, upload dan sebagainya, kalau dia rasa dia nak pahala lebih dan dia nak contohi kedermawanan dan tidak bakhil dengan skill yang dia ada, ni sama juga. Bakhil dengan skill yang ada, maknanya tak ada langsung usaha untuk cut misalnya video asatizah kita dan sebagainya. Kita cuma tengok orang ahlul batil lah, mereka buat, ustaz-ustaz mereka, memanglah mereka dapat bayaran apa semua, tapi kita ni tu kita kena galakkan. Kita kena galakkan, maknanya sebab apa tak sampai, kadang-kadang tak mungkinlah dah sampai dakwah daripada asatizah kita dan sebagainya, daripada kuliah-kuliah mereka, tapi kadang-kadang ada bentuk tidak ada motivasi kadang-kadang. Ni macam ni lah. Sebab memanglah kalau ustaz tu mungkin dah dia marah kan, dia kata rujuk dalam YouTube, mungkin bagi dia mudah orang nak tengok, tapi itulah jadi tanggungjawab pada orang yang ditugaskan untuk buat video tu, ataupun ditugaskan. Maknanya kena ada dermawan jugalah. Dermawan maksudnya sekarang ni dah boleh tau, kalau YouTube tu kita dah boleh bahagi dah topik-topik tu. Cuma memanglah dia perlukan masa, dia perlukan tenaga dan sebagainya. Itu pun kena consider lah, beberapa orang majikan dan sebagainya kena consider juga masa dan sebagainya. Itu memang bukan senang jugalah. Tapi itulah kita kata zaman sekarang ni zaman semua orang semua orang tengok duit kan. Jadi itu masalah tu. Tapi itulah kita kata, kalau ada motivasi, ada kedermawanan tu, maknanya paling kurang maknanya adalah diusahakan. Diusahakan untuk buat tajuk tu diletakkan. Ada orang yang tanya kuliah ni kat mana dulu ni. Lepas tu kita nak cari tu, kita pun tak tahu. Bukan kata umur dah 65 tahun ni, hak kita yang baru nak masuk 40 ni pun tak tahu juga nak cari. Tak ingat nak cari kat mana pun tak tahu. Pasal tak letakkan playlist yang baik, tak ada playlist, kemudian tak ada tajuk, kemudian entah kat mana-mana, entah berselerak-selerak. Kita pun tak tahu. Nak bagi rujukan, orang tanya ni pernah tak bahan ni, kita bagi tahu dulu ni kat dalam ni tak tahu, orang tak tahu. Patutnya ada usahalah. Itu tunjuk kedermawanan kita. Orang lain dah bagi dermawan depa dari sudut harta benda. Asatizah kita dermawan depa dari sudut ilmu. Kita apa contribution kita? Tu kat situ kan. Orang yang ditugaskan untuk edit video apa semua ni, dia kena fikir juga, dia kena ada kedermawanan juga. Dia jangan cukup sekadar. Jadi dia kena contohi macam kita sebut dia Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagi contoh guru-guru ana tadi. Dan asatizah kita semua ni, kalau bab dermawan, bab ilmu ni memang dah lepas lah. Cuma kita mungkin tak dermawan lagi, tak cukup dermawan lagi. Tapi asatizah kita alhamdulillah lah, kalau kita dengar kuliah mereka, dia dah menunjukkan bagaimana mereka
mengerahkan tenaga mereka untuk bagi faedah, untuk faedah-faedah yang sebenarnya kalau kita nak kira faedah-faedah yang mereka sampaikan tu mahal, tak boleh nak dinilai dengan duit ringgit. Mahal, pengalaman, nasihat dan sebagainya itu mahal. Sebenarnya kalau kita tak boleh nak convert ke duit ringgit memang tak boleh. Tetapi kita sebagai orang yang terlibat dalam dakwah, dalam orang yang edit video dan sebagainya, kena consider lah benda tu dan kena bantulah, sebab orang yang dengar kuliah-kuliah kita ni macam-macam latar belakang, usia dan sebagainya, mereka perlukan bimbingan. Jadi kenalah buat admin kena bagi tahu lah, maknanya kena ada paling kurang playlist. Ingat dalam sebulan, 2 bulan, 3 sebulan tu mungkin buat peringatan tentang playlist, ataupun masukkan dekat media sosial ke, ni playlist yang untuk kuliah ustaz sekian, boleh rujuk balik sini, ataupun ada usaha lebih sikit, topik-topik tertentu ini ada dibahaskan di minit sini. Sekarang ni semua dah boleh buat dah, kat YouTube pun dah boleh buat. Kalau kita tengok orang yang buat urusan dunia, dia pun buat sistematik tau. Sekarang ni orang yang buat YouTuber yang buat urusan bab dunia, dia pun sistematik. Tapi kita bab agama ni, kita ketinggalan zaman. Kita macam nak semuanya benda yang kita nak tanya ustaz tu, ustaz pun tak pandai juga kan. Guru kita tu pun dia walaupun ni dia banyak dah kelas, jadi dia ada kelas macam-macam, dia pun tak ingat dah kelas mana tu kan. Jadi kena ada orang yang tertentu tu mungkin diletakkan khusus pada menjaga ustaz-ustaz asatizah kita sekian. Jadi itu lebih memudahkan orang lain, dan siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan dia. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni berhadapan dengan orang yang nak menuntut ilmu. Jadi kita berkhidmat dengan orang yang macam-macam latar belakang menuntut ilmu ni sebenarnya satu bentuk kedermawanan yang tinggi lah, selain daripada kita sebarkan ilmu. Dia termasuk kedermawanan ni juga, kita rajin share link kuliah-kuliah ni, itu dermawan. Itu menunjukkan kita ni ada pemurah. Kita walaupun kita tak hiraukan lah orang dengar ke, orang tak dengar ke, sikit ke, ramai ke dengar, tapi kita dah ada kedermawanan tu. Kita ada al-karam wal jud. Kan orang yang share. Ini nak share asatizah kita punya kuliah pun macam malas-malas ataupun segan-segan silu dan sebagainya. Ni macam kita kata apa? Tu bakhil jugalah. Mungkin bakhil. Tapi ala kulihal, kita pakat-pakat perbaikilah. Jadi orang yang dermawan. Ilmu, tenaga, harta benda, pemikiran, bagi idea pun dermawan juga kan. Adakah mimpi itu jika telah ditakbir oleh seseorang tanpa mengira kemampuan itu, ia akan berlaku seperti yang ditakbir? Baik, bagus jawapan ni. Jazakallah khair, ahsan. Baik. Tidak semua mimpi yang ditakbirkan akan berlaku seperti yang ditakbirkan. Kerana apa? Dalam konteks Nabi Yusuf alaihissalam, beliau ialah Nabi. Dan Nabi-Nabi memang Allah Ta'ala berikan kemampuan untuk mentakbir mimpi. Tetapi selain daripada Nabi, yang kita bincang, selain daripada Nabi, tidak semestinya boleh berlaku seperti yang ditakbir. Itu jawapan dia. Selain daripada Nabi, tidak semestinya boleh berlaku seperti yang ditakbirkan mimpi itu. Itu jawapan dia. Sebab apa? Sebab ketidaksempurnaan manusia yang selain Nabi itu. Katakan mimpi yang ditafsirkan oleh orang saleh sekalipun, boleh berlaku dan boleh salah. Itu kalau orang saleh. Bayangkan kalau orang yang memang tak saleh, orang yang jahat ataupun orang yang taleh lawan kepada saleh, orang yang tak baik, itu lagilah. Dia mungkin berlaku, tapi berlaku dengan takbir yang tidak baik, ataupun berlaku dengan memudaratkan orang lain. Dia berlaku juga, tetapi berlaku dalam memudaratkan. Kita kena faham maksud waqa'at tu, berlaku. Adakah berlaku itu berlaku sebiji macam dalam mimpi, ataupun boleh jadi berlaku tu di berlawanan dengan dalam mimpi? Itu pun kita kena tafsirkan. Apa maksud waqa'at yang dalam hadis Nabi SAW, fa idza ubirat waqa'at, bila ditakbirkan mimpi itu,
Dia bukan tadbir, dia ta'bir. Apa dia? Kalau takbir jadi takbir Allahu Akbar tu ta'bir. Ta'in ba ya ra kan asalnya ta'bir. Kalau apa bahasa Melayu mungkin kita letak apa yang koma kecil tu kat atas tu. Ta'bir. Itu cara yang betul je. Kalau tadbir jadi lain pula. Mimpi ditakbirkan atau ditafsirkan atau ditakwilkan. Jadi tak semua mimpi yang ditakbir oleh seseorang itu, lebih-lebih lagi tanpa mengira kemampuan orang yang nak takbir itu, memanglah dia takkan berlaku. Dia takkan semua berlaku. Boleh jadi orang yang mentadbir mimpi itu dia ada kekurangan, mungkin dia dari sudut ilmu dia kurang, ketakwaan dia kurang, kesolehan dia kurang, itu akan memberi kesan kepada mimpi yang dia takbirkan. Boleh jadi juga kerana orang yang ditanyakan itu dia tidak mengetahui keadaan perihal orang yang bertanyakan mimpi itu. Boleh jadi dia ada lack of knowledge, pengetahuan dia, lack of information, maklumat yang berkenaan dengan perihal orang yang tanya itu pun memberi kesan kepada takbir mimpi. Jadi mimpi ni dia macam fatwa. Dia macam fatwa. Jadi perlukan ilmu, dan tidak semua mimpi yang ditakbirkan itu memang berlaku. Boleh berlaku. Lebih-lebih lagi kalau ianya tidak cukup syarat-syarat orang yang nak mentadbir mimpi itu. Itu lebih-lebih lagi. Itu betul lah tu, tak semua berlaku. Sebab kita bincang Nabi Yusuf tadi, memang Nabi memang tak ada syak lagi, memang Nabi-Nabi, Rasul, memang mereka diberikan Allah ilmu takbir mimpi yang paling luas. Dan boleh jadi juga kita nak mentafsirkan apa yang berlaku tu. Waqa'at, wuku' ar-ru'a, berlakunya mimpi itu juga, adakah berlakunya itu sama seperti apa yang ada dalam mimpi? Boleh jadi juga dia berlawanan dalam mimpi. Sebab dalam kaedah tafsir mimpi, kalau kita buka dalam Ibnu Qutaibah dalam Ta'bir ar-Ru'a, begitu juga Ta'tirul Anam dan kitab Syarhus Sunnah al-Baghawi, dia ada sebut, mereka ulama-ulama ni yang sebut tentang bab mimpi ni, mereka ada sebut tentang, sebab mimpi ni ada yang mimpi orang tu dia mimpi nampak benda yang something, keadaan, tafsir dia berlawanan. Sebab tu dia perlukan kepada pengetahuan yang jitu, khususnya tentang Al-Quran, As-Sunnah, kalam Arab, masal, perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Quran, dalam Sunnah, dalam bahasa Arab, dan juga perumpamaan-perumpamaan setempat. Itu pun dia kena ada pengetahuan tu. Jadi jawapannya tak semua akan berlaku. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, naktafi bihadza al-qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.